Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Video tahsin suratul Mulk ayat yang kelima. Ayuh sama-sama kita tahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Kita tengok satu persatu. Waw macam biasa kita muncungkan bibir. Waw mesti wajib muncungkan bibir kerana makhraj waw di antara dua bibir asy-syafatain. Muncung dulu. Wa, kemudian nipis bunyi wa. Jangan bunyi wa, walaqad, itu tebal. Wa, nipis, buka suara. Wa. Okey, dengan wala we, jangan sengit sangat. Biar bunyi fathah. Bunyi ke atas. Jangan bunyi sengit ataupun bunyi tebal. Biar bunyi ke atas dan nipis. Wa. Okey, kemudian la, nipis juga. Wala, wala, sama nipis dengan wa. Wala qa, qa tebal. Huruf qaf, huruf yang tebal. Cara mudah nak camnya bunyi pun dah lain dah. Kalau bunyi yang lain bila baris atas bunyi vokal A. Abata, wa, la. Kalau huruf tebal bunyi ke arah O, qa ke arah O, bukan bunyi O exactly O. Dalam bacaan Al-Quran sebenarnya tidak adalah bacaan yang bunyi itu bunyi O yang memang betul-betul O. Contoh qa, tak bunyi macam tu. Dia bunyi qa, tak bunyi O ke arah. Okey, nak kata tebal tu. Kerana apa? Kerana qaf bersifat dengan isti'la, pangkal lidah terangkat. Bila pangkal lidah kita, pangkal lidah belakang lah, lidah yang belah dalam, tak boleh tunjuk, susah. Jadi dia bila terangkat, dia akan automatik bunyi itu meninggi. Qa, suara tu tolak ke atas. Suara tertolak ke atas, keluar tu tinggi. Isti'la maknanya tinggi. Tebal lah maknanya bunyi tu qa. Qa. Begitu. Okay. Kemudian qaf ini bersifat juga dengan selain isti'la, dia juga infitah. Ini sifat-sifat yang penting untuk qaf kita jagalah. Kita perlu jaga isti'la, kemudian infitah, terbuka. Infitah maknanya terbuka. Apa yang terbuka? Tengah lidah itu tidak naik. Okey? Pangkal lidah naik, tengah lidah tak naik. Kalau tengah lidah naik dia macam ni. Bila tengah lidah naik dia bunyi ko, kepung. Tapi qaf ni tak naik. Pangkal lidah sahaja naik. Jadi dia punya bunyi qa, terbuka sedikit. Walaupun dia tebal, walaupun dia tinggi isti'la, tetapi dia infitah, terbuka. Jadi bunyi itu kena qa. Tidak boleh bunyi ko, ko, ko. Apatah lagi kalau kita muncung, lagi tak boleh. Ko, tak boleh. Jangan memuncungkan bibir untuk menebalkan bunyi huruf. Kerana tidak ada kena mengena pun pergerakan bibir. Ingat basic. Itu basic tu. Bibir ini, pergerakan bibir ini merujuk kepada baris sahaja. Baris. Kalau baris atas buka. Qa, huruf tebal. Nipis pun buka juga. Tak kata bila nipis, tiba-tiba bila huruf tebal kena muncung. Ko, tak. Okey. Basic baris atas sama sahaja. Bukaan bibir yang sederhana. Kemudian bila baris depan baru muncung. U, bu, ku, muncung. Kemudian baris bawah gerak bibir ke bawah. Qi, qi. Kalau huruf nipis pun gerak ke bawah juga. Bi, i, qi, bui. Sama. Pergerakan bibir itu sama. Kecuali waw lah. Kena muncung setiap baris. Wa, wi, wu. Kena muncung. Waw lain. Memang makhraj dia di situ. Yang lain itu basicnya begitu. Okey. Jadi bila huruf tebal yang berbaris atas jangan muncung. Kerana muncung itu hak untuk baris depan. Kalau kita muncung juga semasa sebut qaf baris atas, kita seolah-olah mencampur adukkan baris. Bunyi itu dah ke depan dah.
Bila kita dengar tu, bunyi baris atas ke bunyi baris depan, dia bercampur, dia celaru. Jadi sebab itu tak boleh muncung untuk menebalkan bunyi huruf. Kalau dia kata nak tebalkan sebab nak muncungkan tu sebab nak tebalkan bunyi qaf, maka salah dia punya cara tu. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kalau berjadi pun dia tebal bunyi tebal yang palsu. Dia bukan bunyi tebal yang original. Yang sepatutnya qa, bukan qo. Bunyi lain tu. Okey. Kemudian terus masuk pada dal. Dal mati. Dal mati adalah hadirlah sifat qalqalah. Lantunan suara. Okey. Yang pertama sekali letak pada makhraj dal. Makhraj dal di mana? Hujung lidah sentuh pada belakang pangkal gigi atas. Dekat akar gusi. Da, situ. Jangan letak hujung lidah pada lelangit. Da, itu bunyi di Melayu kita. Dal Arab, dalam bacaan Al-Quran, tidak begitu. Letak bawah sedikit. Da, di, du, budak, budak. Begitu bunyi dia. Jadi letak makhrajnya di situ, itu yang paling penting. Wala qad. Kemudian dal dia ada syiddah. Wala qad. Kalau kita tak lantunkan, sebelum lantunan itu dia ada syiddah. Wala qad. Cuba kita buat, kita matikan dal dengan syiddah sahaja, tidak ada qalqalah. Cuba. Wala qad. Kita rasa macam ada something wrong. Kita rasa macam tak puas, rasa nak kena lepas juga bunyi dal. Jadi maka hadirlah sifat qalqalah untuk melepaskan tekanan pada dal tu. Kalau kita tahan dal, wala qad, macam kita rasa ada tekanan ataupun beban yang kita kena lepaskan. Jadi sebab itu qalqalah itu hadir untuk meringankan pada dal itu. Jadi lantunkan. Lantunkan bunyi dal, bunyinya de. De. Wala qad. Wala qad. Begitu. Lantunkan pada huruf dal. Jangan lari ke huruf lain. Contoh lari ke huruf lain, dia lari ke huruf hamzah. Wala qad. Dia matikan dekat hamzah. Wala qad zayyan. Itu larilah. Tak kenalah. Ini huruf dal, bukan huruf hamzah. Jangan tambah huruf di belakang. Okey, tidak ada huruf hamzah. Ataupun mudah nak fahamnya, dia putuskan suara. Biasanya putuskan suara ke arah hamzah lah. Wala qad zayyanna. Jangan putuskan suara. Lalu sahaja. Wala qad za. Wala qad zayyanna. Wala qad za. Terus je. Okey, ringan. Kemudian zai, makhraj zai, hujung lidah sentuh pada di antara gigi bawah dan gigi atas. Za. Za. Dia ada sifat safir, desiran bunyi macam lebah. Jadi ingat, zai huruf yang bunyinya kena kuat. Identiti huruf zai ini kuat, jadi kena kuatlah. Tak boleh lemah. Contoh lemah, wala qad zayyanna. Lemah bunyi zai. Sepatutnya wala qad zayyanna, kuat. Bila dengar tu, oh ini huruf zai. Identiti zai itu jelas, nampak. Okey, za, za. Kemudian masuk pada ya sabdu, zayya, beratkan pada ya. Bila ada sabdu kena beratkan suara. Okey. Kemudian apa dia ada pada ya? Ya ni dia ada lin, dia ada rakhawah. Maknanya di samping kita beratkan ya, tetapi beratkan itu jangan sampai memutuskan suara. Zayyan itu putus suara. Zayyan itu putus. Tak mau putus, biar ada suara yang mengalir. Zayya, di samping berat, suara mengalir. Zayya. Jangan tak berat pula. Zayyan. Wala qad zayyan. Itu tak cukup berat. Itu tak cukup masuk. Masuk betul-betul. Beratkan, kemudian suara tu mengalir. Zayyan. Begitu. Kemudian nun sabdu, dua harakat gunnah, gunnah akmal ma takun, dua harakatnya paling sempurna, jangan kurang sama sekali. Zayyannas sama. Nas terus masuk ke sin, jangan na itu panjang. Nampak alif tiba-tiba panjang, tak terus masuk pada sin, terus masuk pada sin tanpa memanjangkan bunyi. Zayyannas. Kemudian masuk pada sin. Sin dia ada sifat safir, sama macam zai tadi. Safir ada 3 huruf, zai, sin dan sad. Jadi bila sebut tentang huruf sifat yang bersifat dengan safir, ingat dia sifat yang kuat. Jadi bunyi sin pun kena kuat. Bunyi desirannya macam ular. Zayyannas sama.
Lagi-lagi dia ada sabdu, lagi beratlah suara, lagi kuatlah suara. Okey, kemudian dia ada rakhawah. Bila sebut rakhawah ini mudahnya suara itu tak putus, suara mengalir. Faham macam tu. Okey. Biasakan dengan term-term istilah tajwid. Untuk permulaan pening tak apa, biasakan dengar. Rakhawah suara yang mengalir. Okey, lawan kepada rakhawah adalah syiddah, suara tertahan. Di antara syiddah dan rakhawah itu ada suara yang pertengahan, kita panggil tawassuk. Okey, jadi cara untuk cam huruf yang bersifat dengan rakhawah mudah sahaja. Kita detect dulu sifat syiddah. Syiddah apa dia huruf yang bersifat dengan syiddah? Ajid, qatin, bakat. Alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Catat. Alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Itu huruf yang bersifat dengan syiddah. Bukti dia, kita matikan pada huruf-huruf tadi. Aj. Kalau tak ada qalqalah. Aj. Syiddah lah tu suara tertahan. Aj. Lantunan lain cerita. Aj. Itu syiddah. Aqqa. Aqqa. Itu kalau ada qalqalah. Kalau tak ada qalqalah, syiddah saja. Okey. Qalqalah itu hadir untuk menyatakan bunyi itu, oh ini huruf qaf. Aqqa. Kalau tak ada lantunan, dia bunyi aq. Tak jelas bunyi huruf apa. Okey. Tapi kita nak cerita tentang syiddah, suara tertahan. Aq. Aq. Po. Ab. Ak. At. Itu sebelum hadirnya ak. At. Itu sebelum hadirnya hams. Angin yang terlepas. Itu huruf yang bersifat dengan syiddah. Alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Okey. Kemudian untuk cam huruf yang bersifat dengan suara itu kena mengalir, tolak sahaja huruf syiddah tadi. Yang baki daripada alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta, semuanya suara mengalir. Faham macam tu mudah. Jangan pening-pening. Tetapi di antara suara yang mengalir tadi, dia ada sikitlah kita pecahkan. Kalau tawassuk, lin umar, lam nun ain mim ra, mengalir sedikit. Tetapi selain daripada lin umar tadi, tawassuk tadi, semuanya rakhawah. Bila rakhawah suara mengalir lebih sedikit. Dia macam tu. Tawassut mengalir sedikit, rakhawah mengalir lebih sedikit. Okey, cara mudah nak cam, tolak huruf yang bersifat dengan syiddah tadi. Alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Tolak yang tu. Yang baki tu semua huruf yang bersifat dengan suaranya kena mengalir. Sama ada mengalir sedikit ataupun mengalir banyak. Mengalir sedikit ini lin umar, lam nun ain mim ra. Kemudian yang bakinya semuanya rakhawah. Faham macam tu. Jadi sin di mana? Ada tak dekat ajid, qatin, bakat dekat syiddah tadi? Tak ada sin. Ada tak dekat lin umar? Tak ada sin. Maknanya sin ni sifatnya di rakhawah. Maknanya suaranya mengalir. Ini kita cerita bab pengaliran suara. Bab pengaliran suara. Sama ada suara itu kena mengalir ataupun kena tahan. Itu yang kita panggil rakhawah, syiddah dan tawassuk. Jadi sin ini suaranya kena mengalir. Kena mengalirlah. Nassa. Tak boleh putuskan suara. Nassama. Nassama. Itu putus di tengah-tengah. Suara tidak boleh putus, mengalir sepanjang bunyi sin. Zayyannas sama. Dan bunyi kuat. Sa nipis. Sama. Sama. Okey, ma. Mad muttasil. Mad berjumpa dengan hamzah di dalam satu kalimah. 4 ataupun 5 harakat, lebih afdal, lebih muqaddam 4 harakat. Kerana tidak ada khilaf. Sepakat ulama mengatakan 4 harakat. Sedangkan 5 harakat ada khilaf. Boleh juga 5, 4 lebih afdal dan 4 lebih jimat nafas. Okey. Sama. Kemudian ma. Pada mim ini, makhraj mim di mana selain 2 bibir, dia juga di rongga hidung. Ma. Dia naik ke hidung lah. Maksud sebut ma tu. Ma. Kemudian mat 4 harakat ini jangan naik ke hidung. Pastikan ke M. Apa dia M? Ke mulut. Ma. Memang huruf mim kejap naik ke hidung. Memang sifat dia naik ke hidung huruf mim. Ma. Kemudian masa mat 4 harakat kena tukar tempat keluarnya ke mulut. Jangan borong semua suara tu ke hidung. Ma. Tidak tepat makhraj mat itu. Makhraj mat di mana? Bunyi a, i, u, a, bunyi mat panjang tu 2 ke 4 ke 6 ke 6 harakat ke 4 harakat ke 2 harakat ke, kat mana tempat keluarnya? Kena tahu tempat keluarnya di al-jauf. Apa dia al-jauf? Rongga mulut, rongga kosong. Daripada rongga halkum ke rongga mulut. Dia lalu situ. Itu bunyi dia. Dia tak lari ke atas.
Dia tak lari ke atas ke hidung. Pastikan semua keluar melalui rongga al-jauf, rongga kosong ataupun rongga mulut. Okey. Jadi sebab itu ma naik ke hidung sekejap, sama, lepas tu tukar suara itu ke mulut. Kalau sama itu mat pun dinaik ke hidung, tidak tepatlah channel ataupun makhraj mat itu tidak tepat, dia lari sedikit. Kalau boleh jaga, itu yang terbaik, kena jagalah, kena tukar bunyi itu. Kalau kita dengar dia ada beza, sama itu semua ke hidung, sama itu suara tukar. Kalau nak tahu beza dia, kena mainlah, kita buat suara yang hidung, kita panjangkan bunyi, kita buat suara yang hidung, kemudian kita buat suara yang ke mulut. Contoh suara yang hidung dulu. Itu hidung. Itu mulut. Itu yang tepat lah. Okey. Okay, 4 harakat semua keluar ke mulut. Sama. Kemudian a kena tahqiq, ketatkan bunyi hamzah. Jangan bunyi sama dunya, itu bunyi malas. Pastikan tahqiq. Sama dunya, addu, masuk pada dal sabdu, tahan suara. Addu, du baru bunyi balik suara. Jangan suara yang mengalir. Addu, itu suara yang mengalir. Tidak. Kerana dal dia bersifat dengan apa tadi? Syiddah. Dari sudut pengaliran suara dia tertahan. Ajid, qatin, bakat. Ajid, alif jim dal, tu ada huruf dal tu kat situ. Bermakna dal bersifat dengan syiddah. Jadi tak boleh kita alirkan suara. Addu, itu suara mengalir. Sekat suara sekejap. Addu. Okey. Kemudian du muncung, nun tarik balik. Dun. Dal letak pada dal Arab. Budak, budu. Dunya. Izhar mutlak. Okey, jelaskan. Izhar, jelaskan nun. Okey, jelaskan makhraj dan sifat nun. Dun letak pada makhraj, kemudian sifat nun apa dia? Tawassut. Dari sudut suaranya tawassut, pertengahan. Maknanya nun kena mengalir sedikit suara. Kita tak boleh sekat suara. Kalau sekat suara bunyi dun ya, tak boleh. Nun bersifat dengan tawassut. Suara kena terlepas sedikit. Tetapi terlepas suaranya pada nun, dia naik suara itu ke hidung. Dun, dia naik ke hidung. Kerana nun sifatnya al-khayshum, dia keluar daripada rongga hidung. Jadi dia rasa di hidung satu kali. Dunya, sempurna dengan satu. Kita boleh panggil satu harakat lah. Satu harakat takdiri. Kalau ikutkan harakat ini untuk yang baris. Tapi nak katakan bunyi itu umpama satu harakat. Ataupun satu kali gunnah. Dunya. Okey, rasa di hidung. Jangan sekat suara. Dunya. Sebab dia kata izhar ni, kena jelaskan nun ni. Dia sekat suara. Tak. Kalau sekat suara, tidak ada sifat nun. Tawassut tu hilang. Jadi kena ada juga tawassut, dan tawassut nun berlaku di hidung. Ingat begitu. Dunya. Okey. Kemudian ya dua harakat. Panjang. Dunya bima sa. Bima nipis, sa tebal. Okey, ma jangan terpengaruh langsung dengan ketebalan sad. Bima sa ma, tak nak. Bima ma sa. Ma sa. Jangan bima sa. Jangan ma ini jangan terikut tebal. Ma ini kurus, sad ini gemuk. Orang kurus jangan jadi gemuk. Okey. Ma kurus-kurus lah, nipis-nipis lah. Sad baru gemuk, baru tebal. Bima sa, bezakan, kena asingkan. Kena jaga tebal nipis di dalam bacaan Quran kita. Jangan samakan. Okey. Bima sa tebal. Isti'la, pangkal lidah naik. Kemudian dia ada itbaq, tengah lidah naik. Isti'la lawan dia istifal. Isti'la pangkal lidah naik, istifal tengah lidah. Sekali lagi, isti'la pangkal lidah naik, istifal pangkal lidah terletak, tak naiklah maknanya. Okey, kemudian itbaq, tengah lidah naik, lawan dia infitah. Infitah tengah lidah terletak, tak naik. Kena ingat macam tu. Okey.
Jadi huruf yang bersifat dengan itbaq ada 4. Sad, dad, ta dengan dha. Itu yang bersifat dengan itbaq. Bila huruf itu bersifat dengan itbaq, automatik dia juga bersifat dengan isti'la. Ingat macam tu. Tetapi huruf yang bersifat dengan isti'la tak semestinya itbaq. Ada je isti'la yang infitah macam huruf qaf tadi. Qaf, selain qaf ada kha dan ghain. 3 huruf itu isti'la dan infitah. Bunyinya kena bunyi terbuka sedikit walaupun tebal. Qa, kha, gha. Tetapi huruf yang bersifat dengan isti'la dan itbaq, 4 huruf tadi kena bunyi kepung lagi. Padat, padu lagi. Sa, dha, ta, dha. Tak boleh bunyi sa, dha, ta, dha. Itu terbuka. Okey, kena bezakan. Jadi sad tebal dan padu bunyi, tebal dan penuh bunyi. Sa, 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 kita rasa nak keluar suara itu, kita rasa terhimpit, kita rasa sempit. Kerana suara di dalam mulut ini kita dah kepung dah. Kita dah kepung suara kita di dalam mulut, maka keluar itu sempit dan bunyi padu. Sa, sa, bunyi tinggi penuh. Jangan bunyi sa, terbuka sangat. Okey. Dan sad dia ada sifat safir. Kena kuatlah bunyi sad tu. Bima sabiha. Bi, sadu harakat, bi pun 2 harakat. Mad asli. Bima sabiha wa ja'alnaha. Ha pedas. Ha, jangan bunyi ha. Makhraj ha di tengah halqum. Ha, sepitkan suara di situ. Jangan tertukar ha. Bima sabiha wa ja'alnaha. Wa menipis juga sama macam ha, muncungkan bibir. Wa, kemudian ja pun nipis, ain pun nipis. Wa ja'a. Okey, jaga imbangan harakat di sini. Ha, wa, ja, a, kerana huruf ini hidup. Maknanya huruf ini berbaris, duduk bersebelahan berturut-turut. Lebih daripada 3 kan? Ini 4 dah. Ha 1, wa 1, ja 1, a 1. Jadi bila 3 huruf ke atas, kita kena hati-hati untuk jaga imbangan harakat. Apa dia imbangan harakat? Kita kena faham setiap huruf yang berbaris dia ada 1 harakat. 1 harakat, 1 harakat, 1 harakat, 1 harakat. Dan bunyi itu kena sempurna 1 harakat. Walaupun 1 harakat, kita kena sempurnakan bunyi. Ha, itu 1 harakat. Wa, 1 harakat. Ja, 1 harakat. A, 1 harakat. Kalau tak cukup 1 harakat, kalau bunyi setengah harakat macam ni. Ha, wa, ja, a, itu setengah harakat. Jadi bila huruf yang duduk bersebelahan berturut-turut yang berbaris, pasti akan ada salah satu yang jadi ikhtilas, yang saya sebut tadi setengah harakat tadi. Tak nak. Contohnya di wa ataupun ja, di tengah-tengah lah. Bima sabiha wa ja'al, ha wa ja'al, ha wa ja'al, wa dilaju sikit. Sepatutnya kena samalah, kena adil bunyi timbangan mizan, timbangan bunyi harakat itu kena sama. Ha wa ja'a, sama. Ha wa ja'a, bukan ha wa ja'a tiba-tiba ja laju. Ha wa ja'a, tiba-tiba ja laju. Sepatutnya ha wa ja'a, jaga imbangan harakat. Kena adil, setiap huruf 1 harakat. Kemudian ja, jangan ja, jangan muncung. Ja, jim tidak ada muncung-muncung. Kadang-kadang jadi habit. Kemudian jim tidak ada berangin. Cha, itu Jawa, tak nak bunyi Jawa. Waja, waja'a, a pun nipis. Jangan bunyi a, tebal. A. Okey, nipis bunyi dan tidak ada suara naik ke hidung ain. Jangan naik ke hidung. Waja'al, al, itu naik hidung. Ain tidak ada naik hidung. Daripada tengah tekak makhraj dia keluar ke mulut. A. Jangan naik ke hidung. Itu pun dah jadi habit kadang-kadang. Cuba ubah. Ain tidak ada naik suara ke hidung. Waja'alnaha, alnaha, lam mati jumpa nun. Lam ini kena izhar betul-betul. Kalau tak jaga betul-betul, dia akan bunyi macam masuk nun. Waja'alna, macam hilang lam terus masuk nun. Sebab makhraj lam dan nun hampir sangat. Makhraj lam hujung tepi lidah serta pada gusi, nun hujung lidah serta pada gusi. Sama, hampir. Jadi bila sama, hampir, mutaqaribain, dia mudah untuk idgham. Bunyi itu mudah untuk masuk. Seakan-akan idgham. Waja'alnaha, hilang bunyi lam. Sepatutnya kena nyatakan lam. Lam ada sifat tawassub. Lin Umar, lam.
Lin Umar ni dia punya cara nak ingat. Akronim kita panggil. Lin Umar, lam. Lam ada tu dekat sifat tawassut. Jadi lam tawassut ni maknanya suara mengalir sedikit. Jadi lam kena mengalir sedikit suara. Alna, al, baru bunyi na. Alna, kena nyatakan lam dengan jaga sifat dan makhraj dia. Jangan laju sangat baca. Bila laju sangat tu yang jadi idgham kadang-kadang. Waja'alnaha dia masuk nun terus. Sebab makhrajnya kalau kita tak nyatakan betul-betul dia memang akan masuk nun terus. Waja'alna, macam tu. Jangan lama sangat. Waja'alnaha, itu lama sangat. Sekejap saja. Waja'alnaha, na nipis, ha pun nipis. Naha rujuma, ru kena tebal. Perhatikan, bagi ekstra perhatian dekat sini semua. Ru bunyi tebal. Jangan bunyi ru. Guru-guru, bukan guru-guru. Berudu, bukan berudu. Berudu, berudu. Bunyi ru yang tebal bunyi macam tu. Ru, ru, guru-guru. Cuba buat guru-guru, bukan guru-guru. Bukan guru-guru. Dah muncung tapi bunyi still tak tebal. Guru-guru. Sebab apa? Ini bukti yang menyatakan bukan muncung yang menyebabkan bunyi itu tebal. Sebab ramai orang bila ra baris depan dia muncung. Ru. Tapi bila dia muncung dia ingat dah bunyi tebal dah. Sedangkan di bunyi itu belum tebal lagi. Tapi dia kata saya dah muncung dah tebal lah. Ru, ru. Tak. Itu bukti yang menyatakan baris depan muncung itu merujuk kepada baris sahaja. Bila baris depan muncung. Adapun yang menebalkan bukan sebab muncung tadi, tetapi sebab still ada pergerakan pangkal lidah naik. Okey, ini saya muncung tapi saya tak naikkan pangkal lidah. Ru, guru-guru, nipis. Tapi bila saya muncung dan saya naikkan pangkal lidah, guru-guru, bunyi akan jadi tebal. Kita nak muncung dan naikkan pangkal lidah. Tebal. Bukan muncung semata-mata dan kita dakwa itu dah tebal. Tidak. Okey. Ru, ru, ru. Itu yang sepatutnya. Waja'alnaha rujuma. Tebal bunyi ru. Jangan nipis. Okey. Ju muncung. Baris depan muncung. Jim jangan berangin. Mali. Itu orang bila gunnah masuk ke lam tanpa dengung. Tetapi ada tawassut lah. Jangan putuskan suara. Rujumal lish. Itu putus suara pada lam. Jangan. Lam tidak putus suara. Suara mengalir. Rujumalli. Mali. Mengalir. Lishaya, betul-betul bunyi li, jangan lish, le, jangan le. Li, lish masuk pada shin, kuat. Shin ada sifat tafashi, sifat kuat. Berhemburan bunyi. Shh, tanpa memuncungkan bibir. Jangan muncung bibir. Habit juga shin ramai yang lishaya, tak tahu kenapa. Mungkin suka suruh anak senyap, shh, muncung bibir. Mungkin. Jadi dah terbiasa dalam bacaan Al-Quran. Tak boleh. Shin tidak boleh muncungkan bibir. Lisha. Kerana shin tak ada kena-mengena dengan bibir. Makhraj dia, makhraj shin, tengah lidah. Tengah lidah sentuh pada langit. Sha. Lisha. Okey. Tidak perlu muncung. Bunyi nipis. Kemudian dia rakhawah. Suara mengalir. Lisha. Tak boleh sekat. Lishaya. Lishaya. Itu putus suara. Sekat suara. Tak boleh. Biarkan suara mengalir. Lishaya. Okey, syaya nipis dua-dua. Syayatin. Ti tebal. Ta, ti, tu. Huruf ta yang pertama jangan berangin. Jangan ta, ti, tu. Okey. Hembusan angin tak nak ada. Sikit pun tak nak ada, apatah lagi puting beliung. Ti, itu lagi tak nak. Tu, ta, itu lagi tak nak. Okey. Ti, clear daripada angin. Huruf ta jahrun majhur. Nafas itu ataupun angin itu tertahan. Ti. Dan huruf ta tebal. Tebal tebalkan. Jangan bunyi ta, syayatin. Itu ta. Kalau ta dia hanya guna hujung lidah. Makhraj ta dengan ta sama. Hujung lidah sentuh pada belakang pangkal gigi atas dekat akar gusi. Ti. Ti sama. Tapi yang membezakan dua huruf ini, ta nipis, ta tebal. Jadi bila ta nipis, dia tak menggunakan pangkal dan tengah lidah. Terletak. Tapi bila ta tebal, dia naik pangkal dan tengah lidah. Isti'ala itbaq, dia naik
Jadi dalamnya mangkuk macam ni. Kalau ta macam ni, mendatar. Ta dia mangkuk macam ni. Sebab tu bunyinya tebal. Tai. Dan untuk menyebutkan ta baris bawah, basic saya sebut tadi, bila baris bawah gerakkan bibir ke bawah. Tai. Gerak. Tai. Untuk meraihkan baris bawah dan sempurnakan bunyi baris bawah. Itmam harakat baris bawah. Okey, kalau tak naik, tak turunkan bibir, tai, tak sempurnalah bunyi tu. Tai, sempurna. Okey, kalau baris depan ta, itu huruf yang martabat ketebalan mengikut baris. Catat martabat ketebalan mengikut baris. Untuk huruf yang tebal, yang paling tebal adalah bila baris atas lah, ta. Kemudian yang kedua tebal, tu baris depan. Kemudian yang ketiga, tai. Maknanya baris bawah ranking yang paling last untuk ketebalan huruf itu mengikut baris. Maknanya ta bila baris atas lebih tebal berbanding ta baris depan dan baris bawah. Ta baris depan lebih tebal berbanding ta baris bawah. Dan ta baris bawah yang paling kurang ketebalannya. Tetapi kurang ketebalan sedikit berbanding baris atas dan baris depan. Bukannya bila sebut kurang ketebalan ni kena nipis, bukan kena nipis, still tebal. Still tebal tetapi sesuai ketebalannya dengan baris bawah. Tai macam tu. Jangan muncungkan bibir. Tai. Itu dah menghimpunkan baris depan dan baris bawah. Jangan menghimpunkan baris. Terus gerak bibir ke bawah. Letak pada makhraj ta. Letak. Kemudian gerak bibir ke bawah terus. Tai. Syayatin. Okey. Macam itu sahaja. Kemudian tin, kita nak berhenti pada nun mad arid lisukun 2 atau 4 atau 6 harakat, kita ambil 4 harakat. Dan pastikan keluar ke mulut 2 ke 4 ke 6 ke mad, ingat makhraj mad mesti keluar ke mulut. Tin. Matikan nun baru naik ke hidung sekejap. Nun mati dia ada gunnah asliyah. Ingat nun dan mim selama-lamanya kena naik ke hidung bunyi dia. Bila dia mati lebih sikit berbanding berbaris. Kalau berbaris sekejap je bunyi na, ma, tapi bila dia mati an dia ada rasa di hidung satu kali. Tin. Sikit je. Secara semula jadi asliyah ataupun kita panggil martabat. Kalau ikut martabat ketebalan martabat gunnah, kalau kita ikut maratibul gunnah, dia yang ketiga. Okey? Gunnah naqis ataupun gunnah naqisah, yang kurang sempurna. Okey? Dia martabat yang ketiga. Maknanya nak sebutnya jangan kita kata, kalau boleh jangan kita kata tak ada dengung. Dia ada dengung. Tapi bukan dengung yang sempurna lah. Kita boleh sebut tak ada dengung, tapi tambah sikit ayat kat belakang. Tiada dengung yang sempurna. Maknanya dia ada dengung yang sedikit. Tin. Kalau tak ada, dia akan bunyi tin. Hilang bunyi nun. Ghaib, dia sekat bunyi nun. Tak boleh. Dia kena lepas, kena ada tawassut nun. Dan tawassut nun berlaku di al-khayshum, di hidung. Tin. Rasa di hidung. Sekejap je, jangan layan. Tin. Itu dah lebih dah. Jangan. Jangan tak ada langsung, jangan terlebih. Cukup satu kali rasa di hidung. Tin. Cukup. Kemudian wa'a. Wa nipis, a pun nipis. A kena tahqiq, jangan bunyi wa'tadna, jangan bunyi malas. Ataupun jangan hamzah ini terus bunyi ain. Wa'tadna, jangan. Hamzah makhrajnya di pangkal tekak, ain makhrajnya di tengah tekak. Beza. Tukar makhraj. Jangan tadana dua-dua hamzah. Pastikan hamzah makhrajnya di pangkal tekak paling bawah, ain tukar tekak paling atas, tekak tengah. Okey, hamzah tekak paling bawah, ain tekak tengah. Tukar makhraj tu. Jangan sama sahaja. Hamzah dulu baru ain. Tadana. Okey, pada ain dia ada sifat tawassub, maknanya suara itu kena terlepas sedikit. Wa'ata, tak boleh kita sekat suara pada ain mati. Wa'tadna, wa'ata itu syiddah. Tak nak sekat suara pada ain. Ain kena suaranya kena terlepas sedikit. Wa'tadna, wa'tadna. Okey. Jangan lepas je. Wa'tadna, kalau lepas sahaja dia jadi rakhawah, tak nak juga. Dia lepas sikit sahaja kemudian tahan. Cukup.
Jangan wa'a wa'atadna macam tu Jangan naik ke hidung jangan naik ke hidung. Tadna lantun pada dal tadna macam tu saja. Lahum pastikan bunyi vokal u. Lahum tak nak. Lahum angin kena jelas, jangan tersembunyi. Lahum tak nak. Lahum ada izhar syafawi mim mati jupain, jelaskan mim, dan mim ada gunnah asliyah, gunnah naqisah, satu harakat. Lahum rasa di hidung sekejap. Lahum nipis, za pun nipis. Jangan naik ke hidung. Zal keluarkan sedikit hujung lidah. Za. Okey, dua harakat mad asli. Bassa. Terus masuk pada sin kuat dan mengalir. Bassa bunyi macam ular. Jangan putuskan suara. Bassair mengalir. Bassa dan mengalir itu kuat. Dengar kuat. Bassai, ain baris bawah terus gerak ke bawah. Jangan bunyi ai. Jangan ambil atas ke bawah. Jangan bunyi ai. Sa'ir. Jangan bunyi sengit. Sa'i, dan jangan naik ke hidung. Sa'ir. Man'arim lisukun 2 atau 4 atau 6, kita selaraskan 4 harakat keluar ke mulut. Sa'ir. Kemudian ra kita matikan, sebelumnya ada huruf ya dan sebelumnya lagi baris bawah, maka ra terqiq, ra nipis. Sa'ir. Dan nipiskan ra betul-betul, jangan sampai hilang. Kalau hilang sa'ir, itu hilang bunyi ra. Biar bunyi ra itu ada. Hidupkan bunyi ra tu, jangan tak ada langsung. Dia nak nipiskan ra, tapi dia nipiskan ra sampai hilang bunyi ra. Sa'ir. Hilang. Biar nyata sikit. Sa'ir. Biar bunyi ra tu jelas ada bunyi ra. Dan nipis. Dan dia ada tawassuk. Maknanya tak boleh sa'ir. Tak boleh sentap suara. Ra tu. Dia kena lepas sikit. Sa'ir. Lepas sikit suara. Dan bunyi ra kena ada, jangan tenggelam. Sa'ir. Okey, begitu. Selesai. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Kemudian perhatikan mulut dan tajwid baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, insyaallah kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.